Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata hukum kepada hati, apakah tidak cukup aku terus menerus berdiri buatmu seperti khadam, menjagamu sedang engkau senang-senang duduk dengan raja. Ya, waktu malam itu adalah kasur kerajaan mereka. Khalwat duduk sendirian sebagai pelamin mempelai mereka. Waktu siang memperdaya mereka dengan sesuatu. Dari sebab musabab hidup, bala dan musibah disembunyikan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara maramu. Maksud surah Yusuf ayat kelima. Duduk di samping mereka dengan penuh hormat. Bekukan diri kamu dan jangan banyak bicara di hadapan mereka sehingga sampai kitab masanya, yakni masa dudukmu yang ditetapkan Tuhan. Tanyakan tentang diriku kepada malaikat Munkar dan Nakir bila mereka datang di kuburmu. Nescaya mereka akan memberitahumu dari hal diriku. Namamu termasuk orang yang berdosa. Namamu termasuk orang yang berdosa. Namamu besok akan dihisap dan akan disoal jawab. Engkau tercela dalam kubur. Engkau tidak tahu dirimu ini dari ahli neraka ataupun dari ahli syurga. Kesudahanmu itu masih kabur. Maka jangan sampai engkau terpedaya dengan keadaanmu sekarang, kerana engkau masih belum tahu di mana namamu akan dipanggil besok. Wahai anakku, jika engkau berpagi, jangan bicarakan apa yang engkau hendak buat di waktu petang. Dan jika engkau berpetang, jangan engkau bicarakan apa yang engkau hendak buat di waktu pagi. Hari semalam telah pergi membawa peristiwa yang menjadi saksi buat dirimu atau atas dirimu, dan besok pula masih belum tahu apakah engkau akan sampai kepadanya atau tidak, kerana engkau hanya anak harimu ini saja. Alangkah lalainya engkau. Tanda kelalaianmu ialah engkau selalu berdampingan dengan kaum ahli kelalaian itu. Wahai bodoh, siapa yang tiada ketara pada dirinya tanda-tanda kebenaran, kenapa engkau berkawan dengannya? Kenapa engkau berkawan dengan orang yang sesat jalan? Zahirnya sahaja nampak bagus, tetapi batinnya degil dan menentang Allah SWT. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita telah bicarakan tentang adab para wali dan bagaimana keadaan mereka dan bagaimana amalan mereka. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut untuk berikutnya, bila beliau berkata, hukum berkata kepada hati. Bila kita menyebut hukum,
yakni perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah dan larangan Allah ini datang bagi mendidik hati, menjadikan hati ini baik, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan hati ini manis dalam beribadat, menjadikan hati ini ikhlas dan menjadi kuat, suci, bersih. Maka ini tujuan hukum ditegakkan pada badan, yakni pada tubuh badan. Seorang kalau berkata hatinya bersih tapi melalaikan dirinya daripada melaksanakan hukum Allah, maka dia belum bersih. Ia cuma dakwaan. Kerana sesuatu bila mana kita dakwakan, maka kita kena buktikan. Maka hati yang baik itu dibuktikan dengan hukum yang dilaksanakan, yang dijunjung, yang ditaati. Seolah-olah kata Syekh Abdul Qadir, bila benar hukum itu pada dirimu sehingga dia menjadi khadam pada hatimu, yang akan menikmati segala-galanya ialah hatimu. Hukum bila mana dilaksanakan dan ditegakkan untuk dinikmati oleh hati, akhirnya hati ini tenang, bahagia, lapang. Hati ini merasa bahagia, hati ini merasa tenang, hati ini yang merasa lapang. Maka hukum itu ialah gambaran dan khadam kepada hati. Maka hati inilah yang akan bermunajat pada malam hari, merasakan kemanisannya, keseronokannya, bukan melihat kehidupan dunia itu cuma sebab musabab. Waktu yang paling ditunggu oleh hati orang beriman ialah waktu malam. Ialah waktu untuk mereka bermunajat, beruzlah, bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka berbisik dengan Allah. Hati mereka merasakan tenang dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka melihat bahawa kehidupan dunia cuma memperdayakan, dan mereka ini menyembunyikan musibah hidup. Musibah-musibah yang, ujian-ujian yang berlaku pada diri mereka, mereka lebih cenderung menyembunyikannya, tidak mendedahkannya. Maka Syekh Abdul Qadir membawa suatu kefahaman ayat dalam surah Yusuf, ayat yang kelima, bila pesan Nabi Allah Yaqub kepada anaknya Yusuf AS, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku yang tersayang, jangan kamu ceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Saya dia akan melakukan tipu daya kepada kamu. Baik, syahid ataupun pendalilan ini, bila seorang yang punya hati yang kuat, dia mampu menyembunyikan banyak perkara. Hati itu menjadi tempat simpanan yang paling kuat. Tapi seorang yang tak kuat, hatinya lemah, kotor, dia tak mampu menyimpan apa pun dalam hatinya. Hatinya tidak mampu menyimpan hikmah, ilmu pengetahuan, tidak mampu menyimpan takwa. Bahkan hati ini tidak mampu menyimpan rahsia. Tuan-tuan, bila kita kena ujian, maka ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba-hambanya, musibah, untuk Allah melihat bagaimana hambanya bereaksi. Dalam masa yang sama, Allah menjanjikan setiap ujian itu dengan pahala yang besar dan gantian yang baik. Pahalanya besar dan gantiannya itu lebih baik. Tapi manusia melalui proses diuji. Apakah mereka mengeluh, mengadu, mereka rebah, mereka berlutut kepada makhluk, mereka akan kecewa, putus asa, atau ia membina suatu hubungan yang makin kuat dengan Allah. Dijadikan Allah tempat mengadunya, dijadikan Allah tempat penyelesaian masalahnya. Maka kita lihat setiap orang diuji. Yang kena penjara lah.
Yang kena fitnah lah. Yang kena tangkap lah. Yang dianiaya, maka dianiaya. Yang dibina ataupun yang dijauhkan dengan ujian tadi daripada yang disayangi dan sebagainya. Semuanya itu ialah satu fasal ujian Allah. Maka kita akan lihat siapa yang keluar daripada fasal ini dengan baik. Ada yang keluar daripada fasal ujian ini menjadi lebih jahat. Ada yang bila mana sakit, bila mana ditimpa dengan ujian itu dan ini, nampak seperti baik, nampak. Tapi bila dia melepasi ujian itu, dia menjadi makin sombong. Ada yang bila melepasi fasa ujian ini menjadi makin baik. Fir'aun, bila dia melalui fasa-fasa ujian, bumi Mesir digoncangkan ekonominya, ribut taufan, musnah tanamannya. Maka Fir'aun merayu pada Musa mendoakan supaya hilang segala ujian ini dan berjanji untuk beriman, bahkan melepaskan Bani Israel. Lalu Musa berdoa kepada Allah. Maka fasa ujian ini melepasi Fir'aun. Lalu Fir'aun ternyata lebih sombong, bukan ingin membunuh Nabi Allah Musa. Manusia akan diuji oleh Allah untuk melihat bagaimana berlaku selepas itu. Ada orang kita nampak mereka diuji dengan sekian-sekian kezaliman, fitnah, sehingga Allah melepaskan mereka dan akhirnya mereka mendapat kuasa. Lalu mereka tidak insaf dan mereka buat benda yang sama yang pernah kena pada dia. Akhirnya mereka pula menzalimi. Ini berlaku pada Bani Israel. Mereka dizalimi beratus tahun, bahkan mengikut sebahagian ulama sirah atau sebahagian ulama sejarah, mereka dizalimi selama 400 tahun dalam kerajaan Fir'aun. Anehnya, bila mana mereka mendapat kuasa, mereka menjadi zalim seperti Fir'aun. Zalim seperti Fir'aun. Apa yang mereka lakukan kepada orang Filistin sama apa yang berlaku pada mereka ketika mana mereka dizalimi. Akhirnya mereka menggunakan kuasa yang ada cuma membalas dendam. Ini orang tidak insaf dengan ujian Allah, yang sepatutnya digunakan untuk buat kebaikan dan menginsafi betapa buruknya kezaliman. Maka fasa-fasa ujian ini, bagi siapa yang berjaya melaluinya, bukan menyembunyikannya daripada keluhan pada manusia, maka orang inilah orang yang akan dekat dengan Allah Ta'ala. Siapa yang mengambil kesempatan daripada ujian Allah untuk kembali pada Allah dengan sepenuh jiwa raga, sepenuh pengaduan dan tawakalnya, sepenuh pergantungan dan penyerahannya, maka dia akan muncul sebagai seorang wali Allah, sebagai kekasih Allah. Dan ini yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf AS. Yusuf, Allah mulakan ceritanya dalam surah Yusuf bila Yusuf bermimpi dengan satu mimpi yang hebat. Maka Nabi Allah Yaqub yang mengetahui bahawa baik nikmat, baik musibah, maka perlu disembunyikan kepada golongan tertentu dan keadaan tertentu dan waktu tertentu, bukan bersembunyi secara mutlak. Bila Nabi Allah Yaqub kata pada anaknya Yusuf, jangan cerita mimpi ini pada saudaramu. Yang lain okey, saudaramu jangan. Maksudnya, sebahagian musibah kita tak boleh cerita pada semua orang. Sebahagian nikmat kita tak boleh cerita pada semua orang. Dan kita juga tak boleh cerita pada semua benda, melainkan sebahagiannya rahsia. Menjadi rahsia antara kita dengan Allah. Ujian-ujian yang kena pada kita, sebahagiannya rahsia. Bila ada seorang ulama namanya Qadhi Shuraih, dia diuji dengan mata kanannya yang rosak dan dia melihat sebelah mata dia, tapi tidak ada yang mengetahuinya termasuk isteri dia. Tak ada. Dan ia berlangsung selama hampir 20 tahun. Tiba-tiba ada seorang datang kepada Qadhi Shuraih
Mengadu masalah dia, semua benda dia mengadu. Seolah-olah dia rasa tak ada ruang langsung dalam dunia ini untuk dia memperoleh kesenangan atau nikmat. Lalu kata Qadhi Syurai, ya sebenarnya aku tak nak beritahu, tapi ini untuk pengajaran. Supaya kita bila kena musibah jangan duk mengeluh panjang tak habis. Soal teruk sangat kita ni diuji oleh Allah. Kita mengadu hal Allah lakukan pada kita kepada makhluk. Lalu kata Qadhi Syurai, aku sebenarnya salah satu mataku tak dapat melihat hampir 20 tahun. Dan tak ada orang pun yang aku ceritakan. Dan aku cerita ini pada kamu untuk kamu ambil pengajaran. Betapa musibah itu bukan untuk kita mengeluh kiri, kanan, depan, belakang. Semua platform kita gunakan untuk keluhan kita. Ini tak betul. Ini suatu kecacatan dalam memahami ujian Allah. Ya kadang-kadang saat ada ujian kita nak beritahu orang atas sebab-sebab syar'i juga. Supaya wujud tolong menolong, bantu membantu, doa mendoa dan sebagainya. Kita kata ya benar, tapi tidak semua. Tidak pada lapangan yang terbuka. Melainkan ia pada keadaan seperti ahli keluarga kita. Maksud katanya, kita ni ada masalah biar kalau boleh dalam keluarga kita. Maksudnya dekat-dekat kita. Tidak semua. Bahkan kita selalu ingatkan untuk kita mendapat rasa bahagia, maka bilanglah nikmat Tuhan pada kita. Bukan membilang musibah kita. Kalau kita memilih untuk tidak bahagia, sila bilang musibah dan sila sebarkan musibah. Maka kamu tidak pernah merasa bahagia walau satu hari dalam hidupmu. Tapi kalau kita memilih untuk bahagia, dan kita tahu bagaimana sifat dunia ini akan datang ujian demi ujian. Namun di sebalik ujian, Allah Ta'ala tidak pernah menarik semua nikmatnya, melainkan diberikan nikmat, bukan gantian pada nikmat yang diuji tadi. Siapa pun kalau dia bermuhasabah seketika, selepas dia diuji, dia melihat banyaknya kebaikan. Kita diuji dengan COVID, kita melihat banyaknya kebaikan. Bahkan selepas kita melepasi fasa itu, ada yang bercita-cita supaya COVID balik. Mungkin dek banyaknya kebaikan dia dapat. Jadi bukanlah kita nak bercita-cita biar musibah datang balik. Sebab mana pun kebaikan tu datang. Namun kita diajar, bila diuji maka bersabar. Kemudian datang pula fasa yang lain untuk kita bersyukur. Namun bila kita melihat kebaikan-kebaikan di sebalik ujian Allah, malu kita untuk mengeluh dengan ujiannya. Kita mengeluh sebab jatuh bisnes, kita tak cerita yang kita sekadar naik. Kalau fasa jatuh itu mungkin seketika. Kita barangkali mengeluh kegagalan kita, tapi kita tidak pernah melihat kejayaan kita yang lain yang Allah beri pada kita, bukan lebih baik. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bila datang ujian dan musibah, sembunyikan sehingga kita cuma mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, bila kita maksud sembunyikan, bukan simpan dalam hati jadi bengkak, kemudian tension gila. Itulah salah faham orang bila kita sebut sembunyikan. Maksudnya ialah pada makhluk yang tak boleh bantu apa-apa kita. Bahkan kadang-kadang dengan kata-katanya menambahkan luka kita, atau menambah sedih kita, atau menambah takut kita, atau menambah keluh kesah kita. Tak ramai kita jumpa orang bila kita mengadu masalah melapangkan kita. Tak ramai. Kita tak kata tak ada. Tak ramai yang bila kita mengadu masalah kita makin lapang. Bahkan kita rasa makin kuat. Bahkan kita rasa makin bertuah kita dengan ujian ini. Yang kita maksudkan daripada kata-kata Syekh Abdul Qadir, mengadulah pada Allah. Sungguh pada Allah. Sebagaimana kamu bersungguh mengadu pada makhluk. Sebagaimana kamu nak sangat-sangat makhluk tahu perincian masalah kamu, maka jadikan sifat itu. Kita nak biar Allah tahu, dan Allah Maha tahu. Tapi sejauh mana kita nak beritahu? Iaitu kejujuran kita dengan Allah untuk beritahu, ya Allah Maha tahu. Kita kadang-kadang bila ada musibah, jujur beritahu manusia supaya kita ditolong dengan sempurna. Tapi kita dengan Allah
tidak jujur memberitahu semuanya. Kerana pergantungan kita lebih pada makhluk berbanding Tuhan kita. Maka di sinilah pokok pangkal rosaknya hati kita. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut sifat orang-orang yang hatinya kuat, hatinya disuburi dengan ketakwaan, ditegakkan hukum pada seluruh anggota badannya, maka setiap ujian itu disembunyikan. Dia lebih suka sembunyi. Tuan-tuan, bila kita lihat ada benda-benda yang kita memang kena sembunyi. Yang pertama ialah kita kena sembunyikan aib kita. Memang itu perintah Allah pada kita. Sembunyikan aib kita. Yang kedua ialah kita sembunyikan sebahagian musibah kita. Sebahagian musibah, kita tak kata semua, sebahagian musibah itu disembunyikan. Yang ketiga, sebahagian nikmat itu disembunyikan. Habis itu Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat kamu yang Allah berikan, maka cerita. Maka ini maksudkan cerita di sini pada orang yang tertentu, bukan semua orang. Yang dimaksudkan cerita di sini ialah sebut di hadapan Allah dalam doa kita, ya Allah, Engkau yang berikan kepadaku kesihatan. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku akal fikiran. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku zuriat keturunan. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku harta, pangkat dan jawatan. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku segala kebaikan dunia dan akhirat. Engkau berikan kebahagiaan, ketenangan. Membilang nikmat dalam doa kita kepada Allah, supaya kita tidak nampak seperti cuma meminta tapi tidak bersyukur. Jangan angkat tangan je, ya Allah, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Asal angkat tangan je, nak tu, nak ni. Maka mana pengiktirafan atas nikmat yang Allah bagi? Seolah-olah kita minta ni macam apa yang Allah bagi itu tak cukup, atau kita merasakan kekurangan itu berbanding nikmat yang lain yang Allah dah berikan pada kita. Kata doa ini bukan sekadar kita meminta, tetapi kita juga bersyukur dengan doa. Ya Allah, jadikan aku sentiasa bersyukur dengan nikmat. Itu dalam makna doa. Allahumma ja'alni laka syakkara, Allahumma ja'alni laka dhakkara. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling banyak bersyukur. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling banyak berzikir padamu. Maka ini antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk bersyukur. Maka antara benda yang kita kena sembunyi sebahagian nikmat kita. Tak boleh beritahu semua orang kita dapat tu, dapat ni. Segala semua pekerjaan kita semua orang tahu, kerja tu, kerja ni, tak. Bukan orang yang cerdik semua benda dia beritahu orang. Bukan orang yang cerdik. Asalkan dia ada Facebook, semua benda nak beritahu orang. Semua benda dan semua keadaan kita sebahagian simpan. Ustaz, memang saya simpan dalam Facebook. Tak, Facebook tu tak bagi simpan, dedah. Ya benar, simpanan untuk akan datang, memori. Tapi benda tu berada di tangan orang lain. Kalau orang delete je, habis kita. Bukan di bawah penguasaan kita. Maka sebahagian aib kita sembunyikan, sebahagian nikmat kita sembunyikan, sebahagian musibah kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Dan yang kita perlu sembunyikan ialah dosa kita. Dosa sembunyikan. Kerana manusia tak berhak tahu dosa kita, maka Allah yang berhak. Allahumma illa, melainkan dosa itu berkait dengan manusia. Ya, dia ada hak tahu kalau melibatkan dia. Seorang kata, saya ngumpat awak semalam, nak minta maaf. Baik, saya nak tahu awak ngumpat apa. Sebab saya perlu tahu kesan mengumpat tadi. Awak mengumpat dengan bini awak je ke, atau awak mengumpat dalam Facebook yang telah tersebar keaiban saya? Maka saya kena tahu benda tu, sebab itu hak saya. Maka ketika itu dia wajib beritahu. Dan kalau dia tak nak beritahu, maka tergantung kemaafannya. Saya boleh maafkan dengan syarat saya nak tahu. Sebab saya nak tahu kesan dosa awak pada saya, besar ke kecil. Atau kerana sebahagian dosa itu memudaratkan saya. Dosa saya sebenarnya, saya lah yang ambil duit yang 100,000 tu. Oh, tak boleh, hantar balik. Sebab awak ambil duit saya, itulah saya tak ada duit hari ni. Saya berhutang orang, maka saya nak balik. Saya tak akan maafkan awak secara percuma macam tu, kerana kesannya buruk pada saya.
Sebenarnya saya lah yang ambil rantai emas, saya lah yang curi motor, saya lah yang bakar kereta awak dulu. Wah, awak bakar kereta. Saya dah solat ajak 40 hari. Kenyang hari ni dapat jawapan. Maka saya nak ganti rugi. Sebab awak bakar kereta saya, memutolakkan saya tiap-tiap bulan saya kena bayar bank. Maka tak mungkin awak cuba hanya sebut minta maaf je. Dan hatta dalam beberapa hukum berkaitan kesalahan dengan Allah, sebahagiannya kena bayar denda, bukan sekadar mohon ampun. Kena bayar fidyahnya, kena bayar damnya, bahkan kena bayar kafarahnya. Yang minta ampun tu minta ampun, ganti rugi tu kena, tidak tak sempurna, bahkan kira berdosa. Kita minta ampun sebab kita tak puasa dulu. Kita minta ampun lah, puasa ganti. Dan fidyah pun kena bayar. Dia lambat 10 tahun tak puasa, ya kena. Jadi dia punya kesan daripada maksiat. Kita katakan sembunyi dosa kita, dia benar melainkan pada perkara berkaitan dengan hak. Dan antara yang kita kena sembunyikan adalah sembunyikan taat kita pada Allah. Sembunyi pada perkara yang tidak disyariatkan kita tonjolkan. Tetapi ibadat kita kena tunjukkan, seperti solat jemaah, seperti azan, seperti iqamah, seperti solat jenazah, seperti solat raya. Ini perlu ditunjukkan di syiar. Ada yang kita sembunyikan, baca Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, kebaikan tertentu. Maka ini benda yang kena sembunyikan. Dan antara perkara yang kita perlu sembunyikan, sebahagiannya sembunyikan sebahagian guru kita. Kena sembunyi untuk guru pula. Sebahagian guru kamu kena sembunyikan kerana sebab-sebab tertentu. Ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Sebagaimana berlaku pada Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Bila gurunya berkata, sembunyikan tentang diriku. Bukan sebab dia buat ajaran sesat, bukan. Kerana kadang-kadang ada waktu pemerintah yang zalim ingin menganiaya para alim ulama. Maka kalau dia mengetahuinya, maka dia pasti akan menangkap dan menzaliminya. Dan ini berlaku dalam kisah Ashabul Ukhdud, bila guru ini berkata, sembunyikan tentangku. Tapi oleh kerana mereka diseksa dengan teruk, akhirnya disebut tentang gurunya, yang berakhirnya ditangkap gurunya dan mati dibunuh, syahid. Dia sebahagian. Kalau Tok Guru dia kata, kamu sembunyikan nama aku, maka menjadi kewajiban kita untuk sembunyikan. Dia tak nak, sebab ini akan menimbulkan fitnah itu dan ini. Sembunyikan. Bukan kerana kita kata Tok Guru kita tak cakap betul dan sebagainya, tapi ada masalah tertentu. Itu antara benda yang disembunyikan. Dan di antaranya ialah sembunyikan amanahmu. Tetapi bila orang beri amanah, maka sembunyikan amanah. Jangan tunjuk-tunjuk, saya ni orang beri amanah ni, duk cerita ke orang, jangan. Sembunyikan. Sebab kadang-kadang kita tak kuat waktu datang orang zalim mengambil amanah tersebut. Ni ada sahabat namanya Abu Dzar. Dia baik, dia soleh, tapi dia tidak kuat memegang amanah. Dia tidak bijak dalam memegang amanah. Maksudnya, kalau orang beri amanah satu barang suruh jaga, maka datang orang lain claim barang tu, dia akan beri. Dia tak ada kekuatan untuk usul periksa, dia beri. Hatta bila dia menyelesaikan orang berbalah pun, dia tak menyelesaikan. Sehingga kata Rasul, wahai Abu Dzar, kalau kamu diminta hakim untuk menyelesaikan perbalahan, jangan kamu jadi hakim, sebab kamu tak layak. Dia jadi lain. Dan kalau diberi amanah untuk kamu jaga pun, jangan ambil, suruh orang lain jaga, saya tak kuat. Tetapi ada orang bila dia pegang amanah, dia tak kuat. Kenapa dia tak kuat? Sebab dia suka war-warkan apa yang dia dapat. Maka datang orang lain tekan dia untuk mengetahui apa yang disembunyikan daripada amanah. Contoh kita, amanah ni ada bersifat harta, ada bersifat rahsia. Ni saya nak beritahu satu benda ni rahsia tau. Okey. Datang orang pandai korek rahsia. Kita ni ada orang yang ada seni korek rahsia orang. Orang pun dikorek. Nak tahu juga dia. Ni weekend pergi mana, nak korek dia.
Ni duit ambil mana ni, siapa boleh beli kereta, nak korek dia. Walaupun kita beritahu orang ni sembunyi, dia korek. Dia tak boleh dapat korek kita, dia korek kat anak kita. Anak kita boleh cuba korek rahsia. Tak boleh korek tu, dia korek lah mana-mana. Dia jenis orang suka untuk tahu sesuatu. Dia ada seni korek dia tu. Dia nak tahu rahsia orang. Maka kalau orang tu kuat jaga rahsia, dia kuat. Kita pun tahu orang yang kuat jaga rahsia ni, Facebook pun dia tak upload ni, orang kuat ni. Dia tak senang-senang. Dia nak buat tak dalam Facebook. Itu orang tak kuat kerahsiaan. Orang kuat kerahsiaan, dia tahu apa yang nak dia nak upload. Dia tahu. Dia tahu apa yang tak perlu dia upload. Maka dia akan merahsiakan keluarganya. Dia akan merahsiakan orang tertentu dalam hidupnya, dia akan rahsiakan. Saya orang tak tahu. Ada orang saya kata dia bukan perahsia, dia semua dia cerita. Semua benda dia cerita. Dia bukan orang yang ada rahsia. Orang yang tidak ada rahsia, orang tu taklah orang kuat. Tuan-tuan nak tengok orang kuat, dia punya banyak rahsia. Dia kuat. Banyak rahsia dia. Dia tak senang-senang bocorkan rahsia. Kekuatan, keazaman dia, dan kekuatan ego dia sendiri. Ini orang yang sifat rahsia kuat banyak pun dia jenis orang ego yang besar, tinggi ego. Mana sifat kuat dia. Dan kita dah sebut tentang antara sifat wali Allah perahsia orang ni. Atas kelebihan yang Allah beri padanya, supaya tak sombong dia, atau tak didengki oleh orang tertentu, atau tidak menjadi sebab orang lain memusuhinya cari tidak sebenar. Maka ini antara sebahagian yang perlu kita rahsiakan. Selain daripada musibah, aib, dosa, nikmat, sebahagian guru kita, sebahagian amanah kita, antara benda yang belajarlah untuk rahsiakan. Jangan bila kita cakap je seolah semua kita boleh cakap, tak ada rahsia. Tak, kadang-kadang mengaibkan isteri sendiri, mengaibkan suami sendiri, atas nama tak ada rahsia. Tentang rumah tangga kita, sebahagian rahsia kita yang tak perlu orang tahu, dan tak perlu juga orang lain korek. Kita gaduh dengan bini kita, tak payahlah yang rajin-rajin nak korek. Dan kita kalau gaduh dengan pasangan kita, tak payahlah nak cerita ke orang, nak kebir ke orang. Ini tanda kelemahan dalam pengurusan rumah tangga. Dan ia tak akan selesai. Hari ini dia dah jadi penyakit masyarakat. Hal rumah tangga orang didedahkan, diviralkan. Dan dia penyakit masyarakat juga. Dia ada masalah rumah tangga, siap live Facebook lah dia, live IG lah dia, live TikTok lah dia. Sebab itu masalah tak boleh diselesaikan, bahkan menimbulkan masalah lebih besar. Ini benda-benda yang kita tahu. Ini orang-orang yang saya katakan tak jumpa jalan penyelesaian yang kuat. Dan dia tak akan bahagia walaupun dia dapat penyokong, kerana menyokong dia, dia tak akan bahagia untuk fasa seterusnya. Bahkan datang ujian-ujian yang sama. Oleh sebab itu kita dalam bab berahsia ni, tuan-tuan sekalian, antara disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah bala dan musibah. Tak semua benda kita boleh beritahu, tak semua orang kena tahu. Ada orang tertentu yang kita harapkan doanya, yang kita harapkan nasihatnya, ni okey. Jangan semua orang yang sebagainya ialah musuh yang sedang menunggu untuk ketawa, yang sedang menunggu untuk bergembira, bahkan yang sedang menunggu untuk jadikan itu sebab memburuk-burukkan lagi kita. Maka kita kena jaga marah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, duduk di samping mereka dengan penuh hormat. Samping siapa? Di samping para wali, di samping para ulama. Bekukan diri kamu, jangan banyak cakap depan mereka, sehingga sampai kitab masanya, yakni sehinggalah kamu dibenarkan bercakap, sehingga Allah Ta'ala izinkan kamu bercakap. Bagaimana kita duduk dengan para ulama, orang-orang soleh, kita belajar bekukan diri, dengan maksud biar dia bercakap supaya kita dapat manfaat. Kata ulama, bila kita duduk dengan orang soleh dan para ulama, maka bertukar kepada 6 perkara. Dia akan menukarkan kita daripada 6 perkara kepada 6 perkara lain. Yang pertama, dia akan menukarkan kita daripada ragu-ragu kepada yakin. Contoh, kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang alim, duduk dengan orang berilmu, maka apa yang berlaku akan bertukar kita daripada 6 sifat buruk yang kita ada kepada 6 sifat baik yang kita akan peroleh. Yang pertama, daripada sifat ragu kepada sifat yakin. Kadang-kadang kita ragu-ragu dengan pertolongan Allah.
Duduk dengan dia, kita yakin pertolongan Allah datang. Kadang-kadang kita ragu-ragu dengan kemenangan Islam. Duduk dengan orang soleh, akhirnya kita yakin akan kemenangan itu milik Islam. Kadang-kadang kita ragu-ragu, apakah benda yang kita tahu ini betul? Maka duduk dengan orang alim, maka confirm, membina keyakinan. Sebab itu bila setiap kali kita duduk dengan orang alim, orang soleh, keyakinan kita bertambah. Sebab mereka tak akan bawa benda yang meragukan kita, bahkan meyakinkan kita. Dia ragu sikit, tanya Ustaz, nak tanya sikit ni, ragu sikit. Ni bab ni saya agak confused sikit. Akhirnya kita mula yakin. Baik hukum hakamnya, baik tawakal kita, baik motivasi kita, dia akan tukar kita. Ini bila benar kita duduk dengan ahlinya, jadi orang soleh, para walinya, para ulamanya. Yang kedua, kata ulama, dia akan ubah kita daripada riak kepada ikhlas. Selama ni buat baik, ni riak, kali ini ikhlas. Mula kita nampak hebatnya kelebihan ikhlas berbanding riak. Riak ni dapat tunjuk 2-3 orang tu je. Ikhlas ini maka tersebar pada seluruh makhluk Allah, penduduk langit seluruhnya. Diangkat kebaikan kita, berkat kebaikan ini dan berpanjangan. Sebab kita dah tengok orang-orang yang ikhlas, panjang sebutan namanya. Kita baca kisah Imam Nawawi. Ini meninggal 676 Hijriah. Hari ini 144. Bayangkan berapa ratus tahun namanya masih disebut. Kan ini keikhlasannya. Sebab orang yang ikhlas itu tidak mati. Orang ikhlas itu hidup. Maksudnya namanya, kebaikannya, akhirnya hidup. Tok-tok guru kita yang terkenal keikhlasan mereka, walau mati, nama mereka masih disebut, kitab mereka masih dibaca, fatwa mereka masih dipegang, contoh tauladan mereka masih diikuti. Kenapa? Kerana mereka hidup dengan ikhlas. Walau mereka bukan raja, walau mereka bukanlah yang ada kuasa. Raja-raja yang pernah kita kenal, bila mana hilang takhtanya sampai masa kematiannya, maka hilang namanya. Tidak lagi kita dengar, tidak lagi kita melihat gambarnya. Ia terbuku dalam sejarah yang tersimpan, yang tak dibaca. Adapun para ulama, ia tersimpan pada buku yang dibaca, pada kitab yang dibaca. Maka namanya subuh. Dan pada kubur yang sentiasa diziarahi. Macam mana ada orang fikir nak ziarah kubur orang yang pernah ada kuasa dulu? Tak pernah terfikir ke nak ziarah kubur yang ada kuasa dulu, yang jadi sultan dulu-dulu, yang jadi Perdana Menteri dulu-dulu? Tak ada orang berfikir. Maka ini kelebihan bila duduk dengan orang soleh. Dia akan ubah kita daripada riak kepada ikhlas. Yang ketiga, dia akan ubah kita daripada lalai kepada ingat Allah. Selama duduk lalai, duduk fikir, kepala otak ni masalah, maka dia ajar kita sentiasa zikir setiap masa. Berdiri berzikir, duduk berzikir, baring berzikir. Selama ni tuan-tuan, kita tidur duduk termenung, masalah kita kaki tak atas kepala ni banyak masalah. Bukan tangan tak atas kepala, kaki tu. Hari ni ulama kita ajar belum tidur zikir. Zikir sampai tertidur. Maka kita pun daripada lupa. Selama ni tidur dengan masalah, hari ni tidur dengan ingat pada Allah. Alhamdulillah, hari ni Ustaz sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk, kita akan baca surah As-Sajdah, kita baca surah Az-Zumar, kita baca surah Bani Israel. Sebelum tidur ni kita baca doa, kita belajar zikir. Bila terkejut dari tidur, kita zikir lagi. Lama ni terkejut tidur, terkejut je. Hari ni kita dah belajar, terkejut je sebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak kebaikan dan mustajab doa. Dulu kalau tak bangun qiyam, tak bangun betul lah. Hari ni tok guru kita ajar, awak kalau tak bangun qiyam sekalipun, terkejut tu sebut nama Allah, maka awak sudah dianggap qiyam, walaupun sikit. Terkejut sekejap, kita pun sebut zikir, istighfar dan sebagainya. Tidur balik, lihat kita dah ingat Allah. Dulu bangun tidur lah, bangun je dengan muka bad moodnya. Lepas tu dah fikir nak marah siapa pagi ni, dah fikir.
Berbeza hari ni kita bangun tidur, masya-Allah, mulakan dengan doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita pun bersungguh nak bangun, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak dengar kuliah. Lihat kita dah berubah. Dari lupa dulu kepada ingat. Minal ghaflati ila dzikrillah. Dulu kita naik kereta, naiklah asal pegang steering. Kita pun lesen, kita bukan calang-calang lesen. Hari ni kita diajar pegang steering, doa pada Allah. Bukan kita ajar anak-anak kita, bang kalau naik motor, abang kalau naik kereta, naik traktor ke, baca doa. Lihat kita ajar dia lalai pada ingat pada Allah. Dulu asal dapat kunci kereta, tekan minyak jalan, iyalah tu. Kita bergantung terus pada skill cara pemanduan kita, pasti selamat. Kita lupa yang menyelamat, yang menjaga kita sepanjang pemanduan itu Allah. Akhirnya kita insafi dalam doa kita naik kendaraan. Apa kita baca dalam doa naik kendaraan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang mempermudahkan kami kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami tak mampu untuk mengawalnya, tapi Allah yang mengawalnya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kepada Allah kami kembali. Ya, barangkali kenderaan ini ialah noktah perjalanan hidup kita di dunia, dan kita akan kembali pada Allah. Tuan-tuan, beribu manusia kehidupannya bernoktah dalam kenderaannya. Aksiden, mati, ini. Lihat dalam doa itu dah sebut kita akan kembali pada Allah. Akan kembali kita pada Allah dengan ingat Allah. Tuan-tuan, lihat kita diajar oleh orang-orang soleh. Tidak saya katakan naik je. Dulu naik kapal terbang, seronok naik kapal terbang. Hari ni kita ajar naik kapal terbang ke doa. Ada satu kejadian, satu kapal terbang daripada Australia ke Malaysia. Ada satu syarikat kita lah. Pergi naik selepas hampir 1 jam lepas, tiba kapal terbang ni ada masalah. Rupanya salah satu enjinnya hilang. Dia punya engineer tak cek, salah satu enjin tak ada. Maka pilot pun pusing balik untuk mendarat balik di Australia dan perjalanan ke Kuala Lumpur. Pusing balik, dan kapal terbang tu bergoyang kuat. Dan kaedah penerbangan dia akan lalu di atas laut. Mudah-mudahan dia akan minimumkan mudarat. Tapi apa kapten sebut? Kapten kata, okay, sekarang semua berdoa. Kapten kata, hari sekarang semua berdoa. Sebab itulah last, ataupun kita katakan benda terakhir dia boleh buat. Kita berdoa. Doa lah cara mana berdoa supaya selamat. Lihat mereka mula tahu kepentingan doa bila nak kena musibah tu. Dan kapal terbang goyang kuat. Dengan izin Allah selamat mendarat balik di Australia. Selepas 2 jam mengalami masalah tu. Orang Islam kita telah diajar, belum masalah lagi dah doa. Walaupun fitrah manusia bila ada masalah mesti panjang doa. Tidak taklimat keselamatan, tak ada, okey, taklimat keselamatan angkat tangan doa, tak ada. Kan biasa naik kapal terbang, masa taklimat keselamatan dia buat apa? Dia buat pasal syarat bang tu lah. Tarik pelampung ini. Itu pelampung tak pernah guna tu. Tak sebab guna, mati belaka. Tarik oksigen bla bla. Yang langkah keselamatan yang utama doa, itu tak disebut. Doa ini langkah keselamatan, dan dia mesti masuk dalam taklimat keselamatan. Dan kita nak bagi taklimat keselamatan. Kalau tuan-tuan jadi komander, jadi apa pun, apa ni, ketua misi itu ni, ada taklimat keselamatan pertama, doa pada Allah. Jangan ada benda-benda yang bersifat materialistik semata-mata. Kerana hakikat itu datang daripada doa pada Allah. Jadi sebab kita duduk mengaji dengan orang soleh, maka kita pun diajar ingat pada Allah. Yang keempat, menjadikan kita daripada suka dunia pada suka akhirat. Lama ni duduk dengan orang lalai cerita dunia je. Pakat tunjuk jam, pakat tunjuk baju, pakat tunjuk kereta. Kegemarannya pada dunia. Al-gharbatu fid dunia. Walau kita semua tahu dan kita semua saksikan, dan kita menjadi orang yang melihatnya. Tak ada orang pembawa kekayaan itu dalam kubur dia. Kita semua saksikan. Sehebat-hebat maharaja, maharani, dia tak boleh bawa.
ada seorang jenderal Jepun namanya Jenderal Yamashita. Kalau tuan-tuan masih ingat ni. Ini cerita Perang Dunia Kedua. Jenderal Yamashita. Dia ni jenderal yang kaya. Dia simpan emas dia, lebih kurang berat dia 1000 kilo emas. Selain daripada hal lain boleh banyak lah. Dalam satu gua. Adalah ni pencari harta karun nak korek-korek harta karun. Cari jumpa. Peninggalan seorang jenderal perang Jepun terkenal dalam Perang Dunia Kedua, Jenderal Yamashita. Ayo, banyak emas. Apa pengajarannya? Tak dibawa kubur tu pengajarannya. Banyak emasnya yang pada katakan emas ni lebih banyak daripada apa yang dimiliki oleh bank-bank dunia. Banyak emas. Ribuan kilo emas dia. Bertantan yang disimpan serahsia sekian. Tapi apa kesudahan dia? Benda ni tak dibawa kubur. Maka kita faham. Sebab tu bila kita duduk dengan alim, mula dia ajar kepada kita al-gharbatu fil akhirah. Cintakan akhirat. Lalu kita jadikan harta benda kita ni pergi ke akhirat. Kita bukan tinggal dekat dunia, kita hantar dekat akhirat sebelum kita pergi. Dan kita gini, kalau kita ada rumah yang kita nak duduk, apa kita buat? Kita semua hantar perabot-perabot dulu sebelum kita masuk. Biar kita masuk ready, fully furnished, semua dah siap, seronok kita masuk. Sebab apa kita kalau masuk hotel seronok? Sebab semua dah siap. Korek telinga pun dah siap, korek telinga yang lak semua dah siap. Kita pun seronok, bayar je. Terbayangkan bila harta yang Allah beri kita kat dunia, kita hantar semua ke akhirat. Mempersiapkan diri kita untuk istana di akhirat kelak, dengan sedekah, dengan infak kita, dengan tolong itu, dengan sekian. Bayangkan bahagianya orang ni. Kata ada seorang sahabat Rasulullah, orang masuk rumah dia tengok macam tak banyak barang, macam berpindah. Lalu kata mereka, tuan nak tanya, tuan pindah ke mana-mana? Nampak macam rumah tak banyak barang, seolah-olah dia pindah tempat lain. Ya dah pindah. Saya sedang siapkan rumah saya di alam kubur sana, rumah saya di alam akhirat sana. Saya pindahkan barang semua ke situ. Pada sebab tu kata Abu Idris Al-Khawlani, orang yang paling malam, dihimpungnya di sini, himpun segala kain di sini, lalu ditinggalkan untuk pergi ke tempat yang dia tak ada apa-apa. Kan pelik. Tentang kenapa kita kalau pergi melancong, kita tetap nak balik tempat kita? Sebab tempat kita melancong tu kita tak siapkan apa-apa. Kita buat bekal yang kat sini, dan kita nak balik semula sebab sini semua rumah kita kat sini, semua kat sini. Dibayangkan bagaimana kita nak balik akhirat dan kita tak siapkan apa-apa. Seorang ulama namanya Syihabuddin Az-Zuhri, ini guru pada Imam Malik. Khalifah tanya dia, itu khalifah yang memerintah kerajaan Umayyah. Dia kata, wahai tuan guru, nak tanya satu soalan. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita bimbangkan mati? Takut. Maka jawab Syihabuddin Az-Zuhri, li'annakum amartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Sebab yang kamu makmurkan dunia, yang kamu runtuhkan akhirat. Memang takutlah nak mati. Yang kita makmurkan dunia kita, yang kita hancurkan akhirat kita. Walau kita nak kembali tempat tu, namanya akhirat. Seperti orang yang bijaksana, dia memakmurkan akhiratnya. Tentu kita memakmurkan dengan seluruh harta benda kita dengan akhirat. Ini duduk kelebihan duduk dengan orang alim, orang soleh. Kita boleh cintakan akhirat. Dan yang kelima, dia akan pindahkan kita daripada sifat sombong pada tawaduk. Selama ni kita rasa dengan sombong kita mulia. Ramai orang menyangka dengan sombong dia mulia. Maka dia mula berjalan cara sombong, bercakap cara sombong. Dan bila memperkenalkan diri dengan sombong. Saya, Datuk, Tan Sri, semua sebut belaka, rasa ada gelaran. Semua. Dia rasa dengan cara tu dia akan mulia. Tak, dia silap.
Manusia bukan mulia dengan cara sombong. Manusia mulia dengan cara tawaduk. Bahkan orang yang tawaduk, dia lah akan rasa bahagia berbanding orang sombong. Orang sombong ni nak tunjuk semua, dia ada semua benda. Dia gunakan ni live TikTok, tunjuk ni harta saya, ini rumah saya, ini kereta saya, ini sekian-sekian. Kata dia tak bahagia. Sejarah dah tunjuk, yang tunjuk-tunjuk ni semua kantor kehidupan dia. Teruk. Orang yang tak tunjuk tu dia jadi tenang. Ada yang saya katakan dia memilih dengan sombong, dia rasa dia akan terkenal dengan sombong. Rupanya tidak. Konon dengan dia cuma berkawan dengan orang tertentu, kalangan orang kaya, berpangkat, berjawatan, maka dia akan jadi mulia. Tak. Dia menjadi makin buruk, dia hina. Tapi bila dia bersifat tawaduk, tuan-tuan lihat, siapa pun suka orang tawaduk. Tuan-tuan, tawaduk bukan maksud kita menghina diri. Tawaduk memberi maksud kita tidak menghina orang lain. Itu asas tawaduk. Tawaduk bukan menghina diri sendiri. Tawaduk memberi maksud kita tak hina orang lain. Itu tawaduk. Kalau kita sepanjang hidup kita tak pernah hina orang lain, kita tawaduk. Bukan sebut je tawaduk hina diri sendiri. Bukan. Kita tidak menghina orang lain. Kerana orang sombong cenderung menghina orang lain. Orang tawaduk dia tak fikir nak hina orang lain. Setiap orang dia nampak ada kelebihan tersendiri. Ni ada kelebihan. Ni budak-budak muda ada kelebihan. Ni orang tua ada kelebihan. Ni remaja ada kelebihan. Dia tak kata ni budak-budak muda ni bodoh belaka ni. Ni budak-budak ni semua tak reti belaka ni. Kata ini orang yang sombong. Orang tawaduk, dia melihat semua orang berfungsi. Bukan dia je berfungsi. Dia ingat dia je yang melaksanakan kebaikan. Orang lain pun buat. Tuan-tuan, setiap orang dia akan buat kebaikan berdasarkan ruang yang dia ada. Jangan menolak benda tu. Mungkin tuan-tuan rasa tuan-tuan paling banyak buat kebaikan. Tak, tuan-tuan buat kebaikan pada ruang yang tersedia. Saya buat kebaikan pada ruang yang saya ada. Ceramah. Tapi bukan apa yang saya buat ni lebih baik pada orang lain, tidak. Tapi ini ruang yang saya ada. Maka dengan ruang ini saya manfaatkan. Ada orang ruang kebaikannya ialah dia menolong orang lain. Dia menjadi sebab kepada ramai pekerja mendapat rezeki, anak-anak bersekolah, isteri mendapat nafkah. Dia telah memanfaatkan ruang tadi dengan menjaga pada pekerjanya. Ada orang yang mengambil manfaat menjaga ruang kebaikannya dalam pertanian, maka dia menjadi sumber makanan untuk orang ramai. Ada yang melakukan kebaikan pada ruangan peternakan, ruangan mencarikan, pada ruangan mendidik anak-anak di sekolah, waimah di tadika, serendah-rendah tadika sampai mereka universiti. Itu ruang dia. Tuan-tuan, setiap orang dia buat ruang kebaikan dia. Tuan-tuan percaya bahawa satu kereta itu, semua kompartmen dan semua yang ada, ia berfungsi dengan ruang dia. Tayar depan fungsinya depannya, tayar belakang belakang, steering, dashboardnya, cautionnya, semua ada fungsi tu. Signal ada fungsi, wiper ada fungsi. Walaupun kadang-kadang tunggu hujan barulah wiper bergerak, tapi itu fungsinya. Tayar spare fungsinya. Kalaupun kita tak pernah tukar tayar spare, paling kurang dia menanamkan confidence kita, ada tayar spare. Ni tool, peralatan, ada fungsinya. Walaupun dia berada pada sarung yang tertutup, tak nampak, kelak kita akan nampak fungsinya. Ni anak-anak kita ni semua ada fungsi. Tak usah, ni seorang tak guna tak? Apa pula tak guna? Dia ada fungsi. Mungkin fungsinya untuk menjadikan sebab kita, ialah kita petah bercakap ni sebab biasa marah orang, petah bercakap. Maka itu fungsi anak kita, tempat untuk kita marah, fungsi dia. Tidak kita nak lepas tension kat mana ni. Masih ada anak ni seorang dia marah-marah, nampak power sikit kita. Dia tetap ada fungsi dia. Semua benda, tuan-tuan, dia berfungsi pada kebaikan yang terhidang padanya. Saya katakan saya buat kebaikan pada ruang yang saya ada. Tapi bukan saya menafikan orang lain itu tidak melakukan kebaikan. Bukan barangkali kebaikannya lebih tinggi di sisi Allah pada saya. Barangkali, saya tak tahu. Ini urusan Allah. Allah nak nilai kebaikan. Bila ada satu kisah yang menarik tentang apa yang berlaku pada tentera Islam. Bila mereka cuba untuk menyerang satu kota, maka kota ini terlalu kuat, tidak boleh menembusinya. Tiba ada seorang lelaki Islam,
Dikorek lubang supaya dapat tu, korek. Sebab dia korek, jadi satu lubang untuk tentera Islam masuk ke dalam dan membuka pintu kota dan masuk dan menyerangnya. Lalu jeneral ni cari siapa penggali lubang ni. Ia berfungsi. Tak pernah orang fikir sehebat-hebat jeneral, dengan major jeneralnya, dengan lieutenant jeneralnya, dengan segerang pangkat pun tak pernah terfikir. Cuma seorang tentera biasa, penyebab kepada kemenangan Islam, korek lubang dan orang dapat masuk, buka pintu kota, lalu dapat. Lalu jadi cari siapa orangnya. Itu menjadi misteri dunia sampai hari ni, tak tahu. Jadi dia punya cari. Maka ada seorang yang melakukannya, cuba nak jadikan biar isu tu ditutup, jangan lagi, sebab lama-lama bila duduk buka-buka, sebab pasti jumpa juga. Maka lelaki ni datang jumpa dengan jeneral. Dia kata, aku akan beritahu siapa yang buat, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, jangan kamu tanya namanya. Yang kedua, jangan kamu usul periksa asal usulnya, yang di kabilah dia. Kabilah dia jangan tahu. Yang ketiga, jangan kamu upah dia. Setuju aku beritahu. Kata jeneral, baik, saya setuju. Lalu kata lelaki ni, saya lah buat. Siapa nama? Kan dah cakap jangan tanya. Awak kabilah mana? Kan dah cakap jangan tanya. Akhirnya dia terus menjadi misteri. Menunjukkan bagaimana fungsi dia. Fungsi, tetap berfungsi. Sebab itu saya katakan sebahagian kebaikan tadi dilakukan oleh dalam keadaan orang, dilakukan dalam keadaan lebih baik daripada sebelum itu, daripada mana-mana kebaikan lain. Sebab itu kita bila kita sebut makna tawaduk, memberi maksud pertama tidak menghina orang lain. Yang kedua, melihat kebaikan itu ada pada semua orang. Saya tengok dia ni ada kebaikan. Saya tak tengok dia ni macam tak bersara, tak, dia ada kebaikan. Mungkin kebaikan tersembunyi di sisi Allah, saya tak tahu keikhlasannya. Kita memang nampak orang macam biasa-biasa je. Kita mungkin nilai orang yang baik ini sebab dia berpakaian sekian. Tak, tidak itu ukuran di sisi Allah. Kecukup bila kita memahami makna tawaduk. Tuan-tuan belajarlah hormat semua orang. Tuan-tuan belajarlah untuk melihat setiap orang ada fungsi. Jangan kata ni tak ada fungsi, Ustaz, tidur je, Ustaz. Tak, dia ada fungsi. Fungsinya tetap ada. Mungkin dia tak berfungsi masa tidurnya, tapi lepas bangun tidur dia ada fungsi. Yang inilah yang tolong hidang nasi lemak kita makan. Maka itu fungsi dia. Rupanya dia tengah charging. Bukan tidur, tengah charging kuasa dia. Kuasa Rabi. Lepas ni nak layan orang kuliah makan nasi lemak, biarlah dia. Artinya setiap orang ada fungsi. Yang keenam, bila duduk dengan orang-orang soleh, apa berlaku? Dia akan ajar kita daripada niat yang buruk kepada nasihat yang baik. Dia ubah kita daripada niat tak elok ni pada niat yang baik. Tuan-tuan, asalnya kita ada niat tak baik ni. Macam-macam niat lah kita kan. Niat ni benda dalam hati. Tapi bila kita duduk dengan dia mengajar kita untuk niat yang baik. Dia ajar kita untuk memperbetulkan benda dalam mana ini. Kita kadang-kadang niat kita baru nak berbalah orang ni, fikir balik tak payah dah, ubah. Niat kita baru nak berhenti buat baik orang ni, akhirnya dia ubah, tak payahlah. Jangan ada niat untuk berhenti buat baik. Walaupun kita tahu kadang-kadang kita buat baik tak ada hargai oleh orang yang dapat kebaikan. Tak apa, kita buat kerana Allah. Allah hargai. Tuan-tuan, setakat apa sangat penghargaan, dia cakap terima kasih je, tak ada makna benda tu. Berbanding pahala yang Allah sediakan. Kalau kita tak dengar terima kasih daripada mulut dia, tuan-tuan, kecil saja yang kita harapkan. Bukankah kita mengetahui bahawa innallaha syakurun, Allah itu sifatnya berterima kasih. Maksudnya Allah yang jamin balasannya, bukan dia. Tak sekadar kita nak rasa seronok sebab dia, saya tak suka tolong sebab dia ucap terima kasih, tapi bila dia tak ucap terima kasih, saya tak nak dah. Jangan. Kecil sangat penilaian kita atas kebaikan. Tuan-tuan, kalau dia tak ucap terima kasih pun kita pun tak risau. Yang penting saya hidup, saya buat baik. Buat baik ni, tuan-tuan, tak pernah tersilap alamat. Maksudnya, Ustaz, saya rasa saya silap buat baik ni. Tak, awak tak silap buat baik. Buat baik tu tak pernah namanya silap. Tapi saya rasa macam buat baik pada orang yang tak selayaknya. Tuan-tuan, kebaikan itu layak pada semua orang. Hatta pada binatang,
hatta pada para penjahat, tetap dia layak mendapat kebaikan. Siapa pun buat baik, maka dia tak mencari keuntungan dalam kehidupannya. Baik, ini kenapa kita kena duduk dengan orang alim, dengan orang soleh. Kemudian kata Syekh, namamu termasuk orang yang berdosa. Ini kita akan ulas tentang nilai muhasabah yang sebenar. Bagaimana kita perlu melihat diri kita di kalangan orang yang berdosa, orang yang bukanlah dalam keadaan kita tak tahu kita nyari syurga tu ataupun ada neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.